Aku nak selit sikit. Untuk 89 mata madang kan kita dah borak pasal Deadpool. Okay. Kita orang mungkin insyaAllah akan buat. You are tuning in to Geeks Frequency. All systems check. Stand by. Let's geek out. Sabar. Tapi tak apa, senang cerita apa yang Ijaz nak sampaikan. Ada perkara yang best yang menanti dengan korang. Just stay tune. Follow Geeks Frequency kat any kind of social media. Okay? Mantap. Thank you Ijaz. Thank you. Yeah, thank you. Too soon. Baru teaser trailer pertama belum keluar lagi. Sabar. There was an idea to bring together a group of remarkable people. Welcome to Geeks Frequency, where heroes, villains, and stories collide. Stay tuned. Weh, Ija ni betul danger shoot. Aku dia dengan Tom Holland dengan Mark Ruffalo boleh duduk satu bilik kan. Danger lah kau. But okay lah, Ijaz, maksudnya Ijaz tak sabar untuk this thing. Aku faham, kita pun tak sabar. And any kind of Geeks Frequency punya audience semua kita orang akan bagi tahu korang soon. Okay. Cumanya kali ni kita orang ada baru tengok satu filem yang oh my god. Oh my. Aku rasa sampai sini je lah Fik kita berbual. Okay, thank you so much. Madam. Aduh, parai. Bro, aku suka gila filem ni. Macam roller coaster lah. Dia dah naik, turun, lagi Fantasy 4 naik balik. Okay. Betul. Apa dia kau cakap apa? Tak, ada cakap aku suka gila filem ni. Walaupun tiket aku free tadi, aku nak refund. Sure. Kau dapat tiket kau dapat free Untung je kau. Dapat free pun still rasa macam kat tipu kena scam. Nak cakap sikit boleh tak? Satu benda. Okay lah, orang kata semua tengok pasal plot lah dalam media web. Tapi plot yang aku harapkan dia tak best. Rupanya Isabel Marcel dia cantik. Yes. Betul. Kau dah tahu tak dia daripada Dora di Explorer kan? Ya. Dia dengan Becky G. Hot girl. Dia dan Becky G muka dekat-dekat Aku suka. Aku akan saman writer-writer yang dalam tu, bukan writer, costume designer yang berbuatkan plot aku tu tak jadi plot. Faham tak maksud aku? Sepatutnya Sydney Sweeney tak pakai yang macam gitu. Dia habis tu kenapa yang Spider-Woman yang dua orang lagi tu dia buat expose kan macam itu tau. Yang seorang ni macam geek, macam nerd macam tu. Oish, sakit hati aku. Tapi tak apalah. At least aku nampak dia punya cute side lah. The cute side of Sydney Sweeney as a geek. Betul. Fix. Jadi kau cakap apa? Kau nak saman? Kau nak buka lagi satu podcast nak buat apa expose? Lagu kena. But yeah. Madam Web. Daripada top department dia sampai ke bawah. What is wrong with you guys, bro? Betul. Honestly. Aku bukan marah Sony Malaysia ke tak. Sony yang in charge dekat Hollywood sana tu. What is wrong with you? Kenapa kau buat cerita ni? Why? Kenapa diorang boleh approve? Tapi aku rasa honestly Terminator pun Sony yang dulu kan. Aku rasa si Terminator Web ni dah macam sama Terminator. Sebab dia boleh tengok future. Ni Cassandra Web ni selamatkan ni 3 ekor. Dia dah macam masa John Connor. Mak John Connor selamatkan ni tau. Tak, Terminator Arnold Schwarzenegger selamatkan John Connor sebab ada si mamat polis ni nak kejar John Connor. Dah sama macam Terminator shoot. Kau rasa aku tak Terminator? Kau tak ada idea. Yang tu yang aku rasa tau. Macam that's why aku cakap kau nak buat cerita Madam Web ni, kau baca lah komik. Sebab Madam Web ni muncul dalam komik Tasm pun, aku rasa tak banyak kan. Ya, tak banyak. Even kalau salah satu event yang best pun untuk Tasm yang ni Grim Hunt. Masa tu Madam Web ada, Spider-Woman Julia Carpenter ada, lepas tu Spider-Man pun ada dekat situ. Tu salah satu event yang besar di mana Madam Web mati waktu tu. Lepas tu habis. Ni cerita kau nak buat tajuk Madam Web. Kau pilih Dakota Johnson. Lepas tu kau ambil Sydney Sweeney, Isabella Merce, lepas tu O'Connor apa semua. Emma Robert ada dalam cerita ni. Lepas tu Adam apa dah seorang nama tu? Adam Scott. Adam Scott ada dalam cerita ni. Semua pelakon-pelakon yang bagus tu. Betul. And honestly soalan aku simple. Macam mana Sony went from Spider-Man Across the Spider-Verse into Madam Web? Ada yang cakap tu team yang berbeza kan. Yeah, it's the different team like somehow. But still
macam mana kau boleh approve Across the Spider-Verse and kau boleh approve juga Madam Web? Sepatutnya Betul. kau cari impact, kau cari projek yang boleh memberikan impact yang sama macam Across the Exactly. Spider-Verse. Tak ada. Diorang tak respect langsung. First, pelakon tak respect karakter. Dia punya media team pun tak respect. Macam macam mana kau boleh keluarkan benda yang ADR sampah macam ni? Ya. Aku very yakin yang semua movie ada ADR. Tapi tak sampah macam gini. Siap, korang buat apa ni? Like, korang nak buat kerja ke tak kerja? Faham tak? Ya. Aduh, dengan storyline macam ni. Aduh. Yang tak boleh belah tu, diorang berani tau untuk buat cerita ni, untuk buat pergi press apa semua. Sedangkan diorang yang buat cerita ni, diorang yang edit, diorang yang shoot. Tapi benda ni sampah. And kau bangga dengan sampah ni. Apa sih? I mean, okay lah. Wan, ada Joe Latif tanya, ADR tu apa? Alamak, aku lupa apa maksud dia. Tapi ADR tu, bila kau shoot time movie, audio kau ada problem, diorang akan pergi ke studio, rekod balik suara kau and masukkan dalam movie. Macam cerita Saiful Apik dulu, senario. Basically cerita Melayu, cerita Malaysia yang 90-an, 80-an lah. Ali Setan semua buat macam tu. Ya. Tapi ADR kat sini rabak gila. Aku dah rasa macam cerita Filipino, cerita Tagalog masuk main kat cerita kat channel Astro, habis dub dalam bahasa Melayu, Mat. Ya. Serious. Even Spesifik gila. aku dapat ni tau, aku dapat komen-komen dekat review apa semua. Yang baca komik ke, kau tak baca komik ke, kau akan hate punya cerita ni. Betul. That- Fik, aku rasa aku dah cakap kau kan. Cerita ni. Apa je? Apa dia? Kau dengar tak? General audience pun dia hate tau cerita ni. Betul. Ya. Sebab apa Aku tau? dah Macam kita ni yang buat konten, buat podcast pasal MCU Marvel ni, kita akan rasa baran sikit macam cerita ni merosakkan MCU. Diorang dia kata MCU, pada MCU dia nak jauhkan diri kita daripada benda-benda sampah tu. Tetapi orang anggap Spider-Man dia ada terlibat dengan MCU. Padahal itu Sony punya. Syuk lah. Yang tu satu hal lagi tak habis. Syuk dia nak tunggang itu Spider-Man. Tapi Spider-Man tak ada apa. Bangang siap. Sekejap betul ya. Sebut nama Peter pun tak boleh. Sebut je lah nama Peter. Sebut je. Jangan cakap Peter Parker. Sebut nama makcik dia pun tak nak siut. Tu lah. Mei. Sebutlah Mei. Jun, Julai, Ogos pun boleh. Sebut. Tu kan. Might as well Ben Parker tak payah sebut. Kau panggil dia je apa B ke apa ke, bangang. Ya. Wan, tadi kau nak Yang cakap tak apa? ada tu sebut Richard. Richard. Richard tak muncul pun. Bangang. Richard. Tak ada. Apa? Aku dah cakap kau tadi kan. Ah. Walaupun aku tahu movie ni sampah, tapi aku cuba nak masuk panggung wayang dengan mindset yang macam okay, aku dah baca pasal Ezekiel ni daripada dulu. Ya. And kita finally dapat Ezekiel ni dalam movie tau. So aku rasa macam okay, tak apa. Aku tengok movie ni just for the sake of the character yang finally keluar kat movie kan. Tak boleh, Mat. Yeah. Storyline dia pun sampah. Aku rasa Ezekiel baca skrip tu sambil cakap kaku gila. Kaku. Dia punya Betul. ya Allah. Aku rasa kan ada teleprompter tu depan dia orang. Oh. Tak ada. Aku baik tengok cerita macam apa Kung Fu Hustle ke Kung Pao ke apa kan. Dia berbual, aduh. Aku jadi macam tak boleh brain tau. Sepanjang aku tengok cerita tu macam apa benda ni siap aku tengok ni kan. Betul. Pelakon A-list yang dah pernah ada pengalaman, Dakota Johnson dah ada pengalaman berlakon apa semua. Sydney Sweeney buatkan pelakon-pelakon ni macam pelakon-pelakon yang rendah gila tau. Dia punya rating tu. Apa pun, dan kita tak boleh nak salahkan pelakon tu sebenarnya 100% sebab yang bagi skrip tu masalah. Betul. Lontaran dia punya ayat-ayat yang digunakan macam apa benda ni. And the Director bodoh ni. Director dia macam okay, engkau marah kau marah, kau buat macam kau mengantuk. So Anip cakap kau marah pun lagi satu, diorang dah tahu Mobius sampah dengan director ni. Kenapa panggil dia balik? Ya. Sedangkan Taizo yang menang top kena buang. Si Mamat ni boleh ada job ni. Aku tak faham. Dua job. Dan dua-dua dia fail, Mat. Ni lagi rabak tu. Sabar. Mobius lagi Nanti ada interesting. Elmer tu dia pun direct. Yang tu paling bodoh. Dia macam ni Okay, Madam Web dia punya appearance dalam komik tak banyak. Mamat Elmuerto tu lagi tak banyak. Betul. Yang tu lah kau nak buat filem. Madam Web, the only time Madam Web rasa relevan gila bila Julia Carpenter jadi Madam Web, Mat. Ya, betul. Cassandra Web, dia orang macam mampu ada ni. And the reason kenapa orang masih berbual pasal Madam Web ni pun sebab Madam Web ni keluar kat animated series 90-an. Yes. Kalau tak keluar kat animated series, aku cakap Madam Web ni
Tak ada apa kan. Dengan the game dekat PS3 Spider-Man Shattered Dimension tu, Madam Web pun ada kat situ. Yes, betul. But I mean, maksudnya dekat sini, Madam Web ni bukanlah satu karakter yang ada fanbase besar. Dan one of my friend, Irfan Syami, aku tak sure dia ada kat sini ke tak. Dia cakap, why not Sony buat cerita Spider-Woman? Itu ya Allah. Yang kau boleh explore cerita dia. I'm not saying Madam Web tak boleh ada. Madam Web mungkin boleh jadi side character saja, but you focus on development untuk Spider-Woman, and upcoming next project, okay, kita tie in macam mana Spider-Woman dengan Spider-Man ke, villain dia semua ke. Sebab cerita apa yang nak disampaikan dengan Madam Web ni memang sikit. Sources dia memang limited gila. Betul aku cakap dengan bini aku semalam lepas movie ni. Bini aku pun tak boleh brain cerita ni. Dia tak baca komik tau. Dia cakap apa pun cerita ni. Aku cakap dia, kenapa Sony buat cerita villain end up jadi macam anti-hero? Contoh Venom memang anti-hero lah. Craven nanti akan jadi Craven anti-hero tau. Kira teknik anti-hero. Dan Spider-Man sekarang ni, Spider-Man kat dalam SSU is a villain. Sebab dia cuba nak hancurkan dengan niat-niat Mobius, Craven ni semua tau. So macam, habis what's the point of Spider-Man kat dalam DC Universe? Faham tak? Faham. Dengan storyline macam habis El Muerto, apa kena-mengena sial? Aduh. Aku rasa memang betul. Macam mana orang lain cakap, tak kira lah projek kau tu ada pelakon terkenal ke, kau ada writer yang best ke, tanpa Spider-Man, this project tak boleh nak survive, Mat. Betul. Sebab projek-projek ni, karakter-karakter ni datang daripada Spider-Man, komik punya Spider-Man tau. Bukan komik stand alone. Yang tu kau kena faham, Sony. Apa yang okay, aku ingat ke Sony Spider-Man Universe, dia orang dah learn the lesson daripada Mobius tau. Sampai orang bahan cerita tu, orang bahan Jared Leto, orang bahan writer dia. Apa yang kau susah sangat nak learn the lesson? Lepas tu trailer dia punya clickbait tu kau lagi sekali dia buat kat kita. Dia bagi lagi, ni suit Spider-Woman, Julia Carpenter, lepas tu Anya Corazon apa semua kan. Last trailer dalam ni, dalam cerita ni suit haram jadah dia. Betul. Sebab poster pun promote dalam suit, Mat. Bangang. 2 minit sial keluar. Tai betul. Aduh. Bongok betul lah. Kau nak scam apa Sony? Masalahnya okay, Sony, kalau kau dengar, kalau kau dalam 99 orang yang ada dalam ni, kau dengar sini dia macam ni tau. Kau nak duit. Okay, kau nak duit. Kau bagilah Spider-Man. Itu pasal. Apa yang susah siap? Tak ada. Diorang nak duit, tapi diorang macam aku tak duit banyak-banyak lah. Kalau kau nak duit kita orang betul-betul, buatlah projek betul-betul. Mat, aku ingatkan DC sampah. Ini lagi sampah daripada sampah, siut. Orang India panggil ni paria, Mat. Ni Sony. Sony ni paria dog, aku cakap kau. Sorry lah Sony Singapore. Kau walaupun kau punya office belakang rumah aku cakap kalau aku boleh pergi ke office kau, aku jumpa bos kau, aku sepak kau. Best lagi kot. Apa? Green Lantern. Oh, Green Lantern. Wan, kau benci Kevin Feige lebih ke Sony punya bos? Weh, kalau masa ni aku cakap Sony punya bos, saya apa diorang fikir siut. Back to back masalahnya. Okay, kita faham Across the Spider-Verse best, tapi tu daripada tu dah universe lain kan, dia tak ada Sony Animation kan. Ni live action, Mat. Kita tengok for the first time and forever Madam Web ada live action, Spider-Woman ada live action. Betul. Weh, kau wasted kan benda tu. Ezekiel Sims. Mat, movie tu baru start, aku dah gini. Aku literally gitu. Aku 3 kali gelak kuat. Aku macam bullshit. Aku macam tu kuat tu. Weh, dengan dia bagi pep talk pasal responsibility dan power tu, kau ingat? Oh my god. Orang aku kata Amazing Spider-Man, Ben Parker cakap dengan Peter Parker yang apa? How dare you. Aku rasa sampai hari ni aku tengok video tu goosebump, Mat. No Way Home, Aunt May cakap dengan Peter Parker, aku nangis sampai hari ni, aku masih nangis waktu tengok scene tu. Ini benda aku tengok macam apa barang saya benda ni. Sebab yang cakap tu some dude inside the jungle suddenly jumpa and then like with great responsibility comes great power. Kepala tok kau. Wan. Masa aku tengok tu aku ni benda sial. Itu pasal. The only thing yang bagus dalam cerita ni is kita belajar macam mana nak bagi CPR. How to Weh, tapi honestly cerita ni tak ada any work element lah. Ni pendapat aku lah. Actually work element aku rasa tak ada dah. Kau dah nampak ke? Tak ada. Dia tak sebut pun pasal apa-apa.
dia tak adalah macam agenda yang pelik-pelik tu, tapi aku rasa cerita ni feminist sikit ada, aku rasa. Ni aku rasa ni aku seorang kot. Ada. Sebab how the ending dia orang tunjukkan Ezekiel Sim yang memang power gila, yang boleh lompat kereta, lompat bangunan apa jadah semua. Kau literally ada power Spider-Man tau. Ending dia kau mati macam kau kalah macam tu, apa benda sial. Diorang basically tak ada pun nak macam nak one combat tak ada. Diorang macam I'm Madam Web Sam boleh transfer pergi sana. Pam kau kalah. Lepas tu benda jatuh atas kau. Yay, against Spider-Woman power. Jadah kau bangang sial. Masuk air. Masuk air laut. Diam. Lepas tu kan ada yang muncul tu kena mata. Aku jadi Madam Web. Puto kau, babi betul. Apa Ijaz? Aku nak tanya korang. Studio ni dia tak belajar ke? Kenapa aku bukan nak feminism, aku nak sexism tau. Kalau nampak tak apa yang pelakon actor lead karakter perempuan semua tak hit. Bird of Prey. The Marvels orang nak tengok pun sebab orang nak tengok sebab dia dah memang ada kait dengan MCU. Kalau tak orang tak tengok pun The Marvels tu. Betul. Actually betul Ijaz cakap. Tak ada masalahnya. Sony have been doing movie yang sampah. I mean jangan cakap Across Spider-Verse sebab the animation Ghostbuster pun sampah. Ghostbuster, yes. Terminator pun sampah. Cok Ghostbuster yang perempuan juga. Lepas tu Chris Hemsworth Perempuan dia sampah. Perempuan dia sampah. Aku tak tahu apa lagi diorang nak. Okay. Aku cakap aku kalau jadi writer Spider-Web ni, aku akan buat Ezekiel macam mana tau. Aku akan buat trilogy. Ezekiel pada mulanya dia baik, dia akan tolong Madam Web ni semua fight dengan villain satu. Part 2 pun sama. Aku akan buat plot twist pada the third movie. Okay. Kita akan tunjuk Ezekiel ni sebenarnya pun jahat. Okay, daripada yang kau cerita ni, kau dilantik sebagai writer Sony yang baru. Tahniah. Nanti kontrak aku bagi kat kau, settle. Terima kasih. Tak ada, kau tengok. Dia macam ni tau. Kat komik bila aku baca pasal Ezekiel masa tu, aku tengok dia Ezekiel karakter ni, dia rasa macam kau was-was tau. Dia ni nak tolong Peter Parker ke? Dia ni nak tikam Peter Parker? As the story goes on kau macam okay, aku percaya dia ni akan tolong Peter Parker. Tapi at the end of the arc, Book of Ezekiel, aku cakap kau, itu masa dia macam dia ni pun kurang ajar. Dia pun nak tikam Peter Parker. Dia pun nak tolong. Dia bukan tolong Molun tau. Dia nak macam suruh Peter Parker matikan Molun. Jadi dia seorang boleh defeat Peter Parker tau. Macam tu tau. So why not buat macam tu? Starting je kau wasted on this character Ezekiel ni, a big character kat masa Straczynski run. Kau waste macam gitu je saya. And one of impact kepada benda ni, orang casual audience yang tak baca komik pasal Ezekiel Sims dalam The Amazing Spider-Man, orang akan anggap Ezekiel Sims ni hanyalah villain yang bodoh je. Betul. Impact dia sama macam Eternals tu. Yang Deviants tu, yang sepatutnya jadi satu powerful villain untuk Eternals, jadi hanyalah monster bodoh. Ezekiel Sims dapat impact yang sama. Itu masalahnya bila kenapa macam orang-orang macam kita semua ni kan yang serba sedikit tahu pasal komik, why kau buat cerita yang orang beribu ni orang akan tengok cerita kau, kenapa kau tak nak baca komik? Kau buat pelakon cerita, kau buat pelakon aku faham lah. Mungkin kalau pelakon dia nak mendalami karakter, dia kena baca. But writer ni, kau yang akan buat cerita ni, kau akan buat skrip ni semua ni. Baca pasal karakter pun cukup lah. Betul. Aduh, Ezekiel kau tahu tak, diorang boleh buat karakter Ezekiel ni macam siapa? Mysterio kat dalam Far From Home. Semua orang tahu Mysterio ni villain. Tapi diorang buat Mysterio ni macam dia baik, dia nak tolong Peter Parker. Tapi dia udang di sebelah batu. Itulah Ezekiel. Bangang. Tapi kau kena faham kan, nama dia Ezekiel kan, so senang dia mati, Ezekiel. Ezekiel. Shit lah, aku tak pernah terfikir siap benda tu. Tapi, tekan button. Tapi aku sebenarnya cakap kan, movie ni it's a kill lah. It's a kill. Ezekiel. Tak apalah. Okay, faham. But that's the thing pasal Madam Web. Aku sebenarnya ada, bila orang tanya aku, Sony, kau ada potential kau nak buat cerita ni sebab karakter yang kau buat ni tak pernah muncul live action tau. Kau ada potential gila Mat untuk orang suka Sony, untuk kau gain duit, tapi kau tak buat betul-betul. Tu je problem kau. Exactly. And orang boleh Spider-Man kan. Cakap. Kau cakap dulu betul. Spider-Man ramai gila fans. Kenapa kau tak buat Easter egg betul-betul? Dengan Easter egg bodoh macam, kau ada girlfriend baru ke? Siapa nama dia? Oh, it's serious.
Oh betul. Anak kau nama siapa? Kita kasih dia nama Steven lah. Steven macam tak kena lah. Madam Cassandra Cassie, ada siapa nama? Nama dia boom. Dapat future. Baik aku tengok That's So Raven shoot. Apa si budak tadi? Aku nak cakap macam Fit cakap tadi, patut dia just buat filem Spider-Woman, Spider-Girl, Spider-Woman, tak kisahlah. Spider something, and then Madam Web ada. Cuma Madam Web tu adalah dia punya mentor. Macam the gitu. ending of the movie, yang final shot tu is like the beginning of the supposed movie. Pada aku macam benda tu akan jadi, at least orang akan lebih terima lah. Sekarang Tapi- macam Tapi kalau kau tengok balik yang last scene kan, boleh tak baca kita orang in future, tiba-tiba boom, semua masuk. Oh. Pakai suit. Suka betul je. Mat. Aku baru teringat. Kau tahu masa scene tu yang kamera dia naik ke atas kan? Itu is an archive footage daripada Spider-Man 1 sia. Dia ambil balik. Aku ada retweet kat Twitter, kau tengok balik. Fik, nanti aku send kau. Bodoh gila Zat. Aku cakap Sony dia dah sekarang ni dia dah macam malas lah. Diorang tahu diorang akan flop, dia akan buat sebarang je. Tapi kalau kau tahu movie ni akan flop, kenapa kau tak improve diri korang? Faham tak? Just freaking put Spider-Man in a Spider-Man movie lah. Then what's the point of calling it a Sony universe? Sony Spider Universe lah. Aku nak jawab soalan ni. Malmion, dia kata sebelum daripada tadi dia kata Sony problem bukan Andrew Garfield. Sebenarnya dalam Amazing Spider-Man, Andrew Garfield dah buat problem lah. Dia dah tambah pasal, dia buat hal. Dia memang dah problem. Lepas tu patut dia akan ada 3 tapi macam penat orang nak hadap. Dulu Sony orang lain. Amy Pascal lah. So Betul. Andrew Garfield is the problem. Tapi dia problem dia buat the best Spider-Man. Tu yang orang Exactly. tak boleh letak blame kat dia. Betul. Even masa tu memang betul Andrew Garfield memang problem. Sebab tu dia tak sambung TASM 3 tu. Mula dulu ada kan. Tapi sebab tak ada. Satu lagi, even masa tu TASM 2 tak dapat kutipan yang banyak tau. Tapi sekarang ni, dengan momentum sekarang ni, kutipan TASM 2 tu sekali aku rasa. Mat. And this is just the beginning tau. Kita ada Craven, kita ada El Muerto. Aku cakap movie ni sampah. But untuk Craven aku rasa dia mungkin tak seteruk ni kot. Sebab ini benda ni, Madam Web ni, even dekat dia punya trailer, orang dah tahu lah, orang dah boleh predict yang cerita ni memang akan flop punya. But Craven, dia mungkin akan menyakitkan hati kita daripada side komik, but as a casual audience aku rasa mungkin orang boleh accept lelaki radioaktif singer. Make sense. Yang menjaga haiwan-haiwan. Vegan. Dia macam mana tau? Orang menyampahkan Madam Web tu sebab dia punya kualiti. Tapi dekat Craven punya trailer, orang menyampah sebab origin je. Macam dia gigit, dia jadi Craven. Okay lah, Tapi make sense. aku tengok bila ada Rhino muncul. Betul, aku rasa dia promising, tapi dia akan menyakitkan hati kita lah as a comic readers. But we see lah macam mana. Also, Rhino pun kena gigit kat ke? Kita tak tahu. Mungkin Rhino berak atas dia jadi Rhino Man, tak tahu. Okay, sebelum kita masuk Fantasy 4 ni, lagi 30 minit. Aku just nak cakap storyline dia bila orang cakap draggy as in banyak dialog tau. Movie Madam Web ni tak banyak dialog, tapi dia punya rasa lambat dia bila dia tengok future dia. Macam sudah lah. Kau faham tak? Setiap future, setiap vision dia dapat. First Sydney Sweeney, lepas tu yang si perempuan tu, and then Anya Corazon. So aku macam apa, asal kau repeat? Sudah lah. Sampai kan dekat final scene tu kan, editing dia yang masa depan, masa silam, macam apa benda sial aku tengok ni, jam-jam serabut sekali. Oh, teruk betul cerita ni. Aku tak faham. Aku still nak apa? Dia cakap lu. Masalahnya dia tengok future pun tak clear. Baik aku tengok Final Destination. Dah macam Final Destination cerita ni. Apa je benda? Tak nak cakap, aku still tak puas hati dengan pelakon Ezekiel tu. Aku still rasa ayat dia terlalu scripted macam oh, I've been planning this for a while now. Macam tu je. Hafiz, accept nak borak gak? Hafiz, untuk pengetahuan Hafiz tak tahu, mungkin baru dalam ni ke, this is Geeks Frequency punya podcast. So kita bukan buka kotak and orang boleh naik. Sorry Hafiz Hope you understand. Farid, sila sama-sama. Okay,
Aku best suka tau appearance Ezekiel tau. Aku rasa the actor tu ada karisma. But the script is way off lah kan. Tapi kalau korang diberi peluang untuk Ezekiel muncul dalam MCU, will you take that actor? No. Aku lagi ambil lagi orang tua lah. Aku akan ambil stick cast to the lain. comic. Lagi tua lah. Ya, lagi tua. Dia sebab Ezekiel ni dia introduce kat komik dia dah 57 ke 58, something like that. Yes. Dah tua dah. So apa yang kau nampak movie Ezekiel at the first arc of the movie yang dia lawan dengan Spider-Woman tu kan. Ezekiel sepatutnya macam tu. Ya. Oh ya, don't start with the suit, man. Aku tak faham kenapa diorang buat Ezekiel suit tu. Kasih dia pakai casual yang dia pakai tu lah. But So, dia dia commute. betul lah macam aku cakap kan. Betul dia ada scene-scene yang mana dia tu kan. Dia pakai kaki ayam apa semua tapi sekejap je. But patutnya the whole time tu dia pakai suit tu je. Tak ada pakai nak Spider-Man, Spider People. Oh, ni satu lagi. Origin yang kat Peru tu. So betul lah. Tak ada lah. Tiba-tiba ada orang semua macam Spider-Man. Tak lah. Spider-Man kan dia kena gigit dengan radioactive spider. Ezekiel, bila Ezekiel muncul, dia cakap sebenarnya spider tu memang kau the chosen one. Spider tu gigit kau, spider tu tak ada radioaktif pun. Lepas dia gigit kau, dia jadi radioaktif tu sebab spider tu mati. Ezekiel buat cerita macam tu lah. Okay, so kau menyampah bila nampak macam ada kaum spider people. Of course. Aku menyampah. Defeat the purpose of Peter Parker being Spider-Man. Sebab Spider-Man is unique. Even dekat komik dulu, Spider-Woman tak ada kena-mengena dengan Peter Parker pun. Sekarang ni Cassandra Webb, dia ada link dengan Ben Parker. Lepas tu dia tolong dengan Sydney Sweeney punya karakter. Julia Carpenter ni bang. Aku lagi dia buat cerita Sydney Sweeney. Cerita Julia Carpenter sebagai Madam Web daripada Cassandra Webb ni. Dah lah actress tak respect karakter dia. Aku tertarik kat dengan projek yang kau nak usulkan tadi. Cerita pasal apa? Sydney Sweeney? Ya. Dah apa Jadi, tu? Dah apa tu? Nanti aku bagi je. So nak sambung lagi ke Man Web. Cuk. Aku nak tambah sikit. Okay. Korang kena faham tau. Mungkin aku dah pernah cerita dekat Geek Frequency ataupun dalam grup. Sebenarnya Dakota Johnson ni dia kena scam dengan agensi dia. Dia macam ni Okay. dia kata kita ada satu projek superhero. Dia ada related dengan Spider-Man. Orang kata Spider-Man ni dah besar tau nama dia. Betul. Ya. Dakota Johnson ni dia ni dah tak relevan, dah tak ada job. So dia macam dengan accept benda ni, the moment dia pergi jumpa first thing first, dia jumpa Lizzie Olsen yang buat jadi Wanda tu. Wanda. Dia tak terima superhero punya watak ni. So dia pun cerita. Bila dah start shoot, dah sign contract, dia baru tahu yang itu bukan MCU, itu Sony. Ya. Dia pecat agensi dia. Oh serius lah. Dia dah sebab tu dia pergi conference mana-mana. Kau tengok muka dia. Macam perangai kan. Dia pun bengang mat. Kalau aku duduk dalam situasi dia, benda ni scam kat dia juga tau. Okay lah, faham lah. Kesian sia dia. Aduh. Tu Sony. PT dah. Tapi kan, kau tahu kita berempat bising pasal Marvel ni kan. DC kat bawah tu Arif tepuk tangan mat tengok kita macam ni. Aku suka betul lah tengok downfall dia. Kau kena ingat Wan, masa malam tu kita dah bengang dengan Madam Web, muncul Fantastic Four. Okay, Fantastic Four. Dalam masa sama dia pun nak menyelit. Betul. Tak ada. Sebenarnya DC dan Warner Brothers dia dah apa? Dia dah goyang lah. Gacoh je. Shoot. Santai. Alright, so Madam Web kita tutup Tutup pergi mampu lah. Bagi rating sikit. Rating sikit. Okay, aku bagi rating yang dulu Mungkin ada yang tak accept, but aku bagi rating Madam Web 3/10 lah. 3 Baik. 2/10. 2. Siapa ni? Kau dulu. Kosong lah. Bagus lah. Aku kasi 4 lah. 4. Baik sih. Aku bagi 1 lah. Aku ada sebab 4 sebab aku dapat tengok Ezekiel, aku dapat tengok Madam Web, aku dapat tengok Julia Carpenter, Anna Corazon in the movie. So aku rasa macam happy lah. Okay lah. Ben Parker also dia sebut. Okay lah. 4 lah. Sifudin 1, Ijaz bagi 2, Wan bagi 4, aku bagi 3. Oh, 1, 2, 3, 4. Okay. Arif? 5. Arif berapa Dik? Kalau kau nak bagi 10 siot. Madam Web 10. Baik si Arif. Aku faham sebab this movie ni standard DC, so dia macam bestnya. Okay, kita akan masuk dengan Fantastic Four. Tapi tu masih lagu Spider-Man lah. Aku dah nak hapus. Baik Fantastic Forecast. Tak, Ifan tanya ada post credit tak ada. Tak ada. Wait, cakap soal post credit ni, aku ingat tau.
kita semua dah tahu post credit tak ada kan. Movie tu betul-betul dah habis bila tunjuk 4 orang tu kat dalam skrin tu. Dia tutup screen time dia. Bila aku dah bangun, orang-orang kat dalam pangkuan tu tengok aku macam ni. Aku macam tunggu lah korang. Kira orang nak cakap kat kau, uish, bapak fake fan siut dia. Kita tahu ke kena tunggu credit scene. Betul kau fake fan duduk situ. Aku ada cerita pasal credit scene. Masa aku pergi premiere tu, aku cakap, Mirul kata, ada post credit scene. Aku cakap, tak ada, memang tak ada. Tak ada dalam turun aku tu cakap, tak payah tunggu balik je ada post credit scene. Tak ada, betul memang tak ada. Semua belah. Semua belah. Sure lah. Sabar, kita baca komen rating dorang. -10, 1.967. Ui, 1.967 kira besar juga tau. Pasal ada point tu. Kira 2 lah kira. Aduh, okey lah, Fantastic Four lah. Fantastic Four aku kasi 10.10. Alright, so mungkin ada yang terlepas, mungkin ada yang live ni tak tahu pasal benda ni, tiba-tiba baru keluar ada Fantastic Four. Yes, Fantastic Four cast sudah pun dipilih dan pelakon-pelakonnya pun sudah ada, Mat. Yes. And personally, aku happy. Aku tahu ada orang happy, ada orang tak happy. Tapi here's the thing. Saya kira aku tarik balik lawak tu. Main aku kat dalam. Here's the thing. Okay. Damn, Fantastic Four siapa sangka siut. Dah lama kita tunggu Fantastic Four, tiba-tiba tengah aku, okay ni cerita aku Aku dekat TBS tau. Aku tunggu daripada Madam Web. Thank you Anip. Aku nak balik Anip ada kat sini. Thank you Anip hantar aku kat TBS kan. Aku duduk termenung macam, sialah cerita tadi kan, memang bangang betul. Macam mana aku nak review cerita ni kan. Masalahnya Sony invite. So aku macam mana nak review ni. Tahu kan aku nak tipu kan lah. Mampus lah, jujur je lah kan. Benda tak best kan. Lepas tu tiba-tiba ping notification ni dekat Gates Frequency, dekat pasport kan, apa semua kan. Now Fantastic Four line up dah keluar. Apa benda ni sial? Buka-buka Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Evan Moss, Joseph Quinn. Tak ada. Yang bagi message, yang bagi news ni bukan scooper kita tau. Mamat DC ni. Mamat DC Appreciate sikit lah. Tapi aku tengok pula apa banyak ni aku buka-buka tu aku bawa voice note tu. Apa ni kau nak cakap? Time tu aku just scroll IG lah, macam tengok DM kan. Lepas tu buka phone balik, what the fuck? Fantastic Marvel Studio wait Fantastic Four post. Tak ada, aku tak sangka diorang kasih Jah sebagai Mr. Fantastic. Kan. Betul. Dia macam miau. Aku at that moment memang tengah berduka lara gila dengan cerita Madam Web. Tiba-tiba Marvel buat apa tau? Marvel hantar upload satu gambar poster je. This is your Fantastic Four, officially 2025. Pak, semua fan gila malam tu. Kalau boleh satu, Happy Valentine's Day. Masa fake tu? Apa? Aku ingat fake. Aku ingatkan fan-made. Betul. Dia kenapa tau? Aku rasa Marvel sengaja. Diorang cakap Madam Web is a Valentine's Day movie. Diorang dah tahu ni kat siapa, kita release lah Fantastic Four. Diorang nak sangat Fantastic Four, kita kasih je lah. Tapi Fantastic Four tu diorang nak release dekat Comic Con tau. Diorang nak panggil semua secara surprise. Tapi aku suka tau benda macam ni. Dia ada satu perkataan ni yang kita boleh gambarkan situasi ni, impromptu. Yes. Memang kita tak boleh predict gila. Tengah-tengah kita buat apa, contoh kau tengah main PUBG ke, kau tengah main ML ke, macam ting keluar kat notification Fantastic Four cast. What the heck, ni betul ni shoot. This feeling is aku whenever Big Bang release album tau. Macam hari ni Big Bang akan keluarkan lagu, aku macam wow, macam itu lah. So kat Marvel pun ada feeling gini. Tapi ada orang tadi komen, apa pendapat kita Pedro Pascal as Mr. Fantastic? Aku rasa benda ni yang mi amo Ricardo Richard. Benda ni yang paling ramai orang, aku rasa ramai yang tentang Pedro Pascal. Okay, aku comic accurate kat sini memang dah tak ada basically lah. Different people. But Pedro Pascal is a promising actor lah bagi aku. And aku faham kenapa orang tak suka, sebab sekarang ni mana-mana studio nak Pedro Pascal ni, Mat. Betul. Dia macam Taizo lah cerita. Aku tanya korang, name me one bad performance from Pedro. Tak ada satu pun, Mat. Satu pun tak ada buruk pada dia. Dia berlaku cerita apa ya? Aku tak tahu saya. Mungkin aku lepas pandang. The Last of Us, Mandalorian. Lepas tu ada dengan siapa lah? Dengan Nicolas Cage tu. Kingsman. Dengan Nicolas Cage ada ke? Faham. Yang meme tu kan?
Walaupun Wonder Ya, Woman Kingsman. 84 tu barai, tapi dia okey. Watak dia best, Maxwell Lord tu. Faham. Maxwell Lord. Okay, aku at this point Fantastic Four release pelakon apa pun aku tak kisah. Janji storyline bagus sebab kita dah dapat 2 movie Fantastic Four yang sampah. Sebelum ni 2015 Fantastic I go one. Fantastic. Itu aku dah macam sialah. Aku sampai fikir apa? Next movie MCU kalau cast apa pun aku tak kisah. Janji movie dah bagus rasa. Ada Herbie man. Oh Herbie, ya. By the way, sorry ganggu sikit. Aku kena disagree lah Wan. Macam masa yang Iron Gruffudd Chris Evans tu, dia line up cast tu perfect. Cuma Dr. Doom tu je yang dia buat sampahkan movie tu. Yalah, I mean storyline dia pun tak ada. dia. Mr. Fantastic perfect kot dalam filem tu. Yeah, of course. Yes. Of course. Itulah. That's the thing yang cast baru ni kena overcome lah, which is the perspective of the audience tentang casting yang sebelum ni. Of course. That's the thing. Kau cakap the thing apa? What's the thing? Aku more excited sebab aku tahu kan, sebab benda ni diorang dah pram September tau. Yeah. Orang tanya sampai Matt Shadman pun kena delete dia punya akaun IG dia sebab dia pergi reveal. Aduh. Ya. Dah kena snipe pun tu. Start. Dah kena snipe dengan Kevin Feige. Aku excited sebab benda ni memang sama. Walaupun yelah orang kata Adam Driver lah, Margot Robbie lah. Margot Robbie tak boleh lah. Pascal tu dia memang accept kat job ni. Aku cakap wah kau sampai September kau peram kot. Okay lah. Bagi tahu je awal lah. Yeah. And, And tapi aku ni just aku. Sepanjang aku hidup, walaupun aku masih lagi muda apa semua kan, aku rasa my comic accurate Reed Richards is Fantastic Four yang first aku tengok 2005 tu. Yeah. Apa Grufford ke apa nama panggil tu. Iron Crawford. Suit lah aku. Dia Apa dia? macam ni tau. Basically kalau comic casting ke apa, comic book casting ni karakter ni kan, tak salah kalau macam tak comic accurate, tapi yang paling kita terkilal lah ataupun ralat is the racer swap tu lah, racer swapping, Ya, gender itu aku swapping. tak boleh. Betul. tu aku tak Tak boleh. kisah kalau dia tak ada muka, tapi Betul. Dia Tak boleh. sebab That is the thing lah. dalam komik dia punya identiti tu lain. Bila racer swap ni dia rasa sikit tau. Mungkin orang lain Yes, tak yes. rasa benda tu. Yeah, and also setiap komik kalau writer baru, artis pun baru, diorang pun tak draw accurate macam dulu punya karakter. So still okay. Ya, jangan Tapi race swap akan ada satu perkara juga yang akan flop cerita Fantastic Four MCU ni. Mila Kunis tak ada mat dalam ni. Mila Kunis Kunis ada as Mila Kunis. But okay, it's okay. Mila Kunis tak ada. Tapi kita ada ni. Vanessa Kirby, Susan Let's Storm, go. bro. Bapak dia mesti proudnya. Asal Bapak dia mesti proud. Tak, Saya komik tengok pun writer meme pun tu nama kan. Kirby. Oh, okay. Jack Kirby. Jack Kirby yang cipta Fantastic Four. Vanessa Kirby. Kita bila aku rasa Geeks Frequency antara momen awal Geeks Frequency kita start buat casting untuk Fantastic Four. Ya. Aku akan ingat benda ni sampai bila-bila lah. Diesel kan? Vin Diesel jadi Silver Surfer apa semua kan. Dia We tu. need that. Yes. We need that. Dan Wait. masa tu Barulah family. Masa tu kita betul. Masa tu kita duk borak pasal Margot Robbie jadi Susan Storm. Ya. Dan lepas tu apa semua tahu-tahu Vanessa Kirby. Vanessa Tapi Kirby ni talented sia. Sama-sama. Tapi kan aku tahu ramai orang tak suka the Stranger Things yang actor jadi Human Torch. Joseph Quinn. Aku macam aku cakap, aku tak kisah cast member dia, aku tak kisah. And aku kinda see that guy as Human Torch lah. Cuma aku lagi rela tengok Dacre yang Red Ranger tu. Dia buat kat Stranger Things. Ya, Dacre Montgomery. Dacre tu ya, aku Montgomery. sebab dulu bila Power Ranger tu keluar, aku cakap muka dia ni macam Zac Efron lah. And then masa tu pun aku cakap dengan bini aku die hard fan Zac Efron lah. Aku cakap dia, kalau nak Zac, dia pada aku, kalau Zac Efron boleh main kat MCU, you nak dia jadi karakter apa? Aku cakap simple je, Mr. Human Torch. Sebab dia ada that aura bila aku tengok cerita Neighbours dengan cerita Baywatch. Dia ada that Johnny Sins pula. Johnny Storm punya apa ni behavior tu. Behavior betul. Ya. Tapi bila aku tengok macam after years and years Fantastic Four macam tak ada harapan dalam MCU, aku tengok pun Zac Efron makin tua. But bila Power Ranger ni keluar, aku tengok muka dia macam Zac Efron. Aku cakap bini aku, dia ni kalau aku jadi Kevin Feige, aku akan terus ambil dia jadi Human Torch saja. Yeah. Macam muka dia Zac Efron. Cuba je lah. Dia pun ada macam Johnny Storm ni ada watak yang macam
bad boy ataupun ni party boy. Dia macam party boy. Yes, betul. Montgomery tu ada watak macam tu. Macam yang Dia ada yang muka dia tu. yes, yang tu yang Betul. boleh muka yang boleh Tapi jual, muka yang kita dapat tahu dia ni party boy. Ya. Tapi still lah aku rasa one of the Outer Bank punya actor tu kena rob lah for this casting. Apa macam mana? Aku still rasa Siapa? dia prefer Siapa pelakon? Rudy Pankow. Oh, Rudy Pankow kan? Rudy Pankow. Dalam cerita Outer Banks kan? Aku Aku tak rasa tengok dia Outer lagi Banks. nakal lah muka dia tu. Muka dia nakal. Dalam Outer Banks dia nakal. Ya, actually dia kena muka nakal yang macam tak nak dengar kata punya tau. And honestly, Chris Evans ada that muka. Macam, degil lah dia ni. Orang cakap sekali dengar lah. Asal kena pergi tu parti kan. Sebab tu Tak. susah lah. Korang tengok tak? Apa? Tengok tak cerita Stranger Things yang Aku- season terbaru? Yes. Aku Tengok. Aku And then? aku Itu Ya. Ada So, nakal-nakal lah. Chrissy wake Dia- up. I don't like this. Aku rasa dia boleh lah jadi human touch. Cuma tu lah sebenarnya ada better based on facial, based on stuff apa yang nak based on rupa dia lah, ada yang lebih baik lah. Cuma I guess as an actor dia layak kot. Kita tengok nanti macam dia. It's okay lah. How about Alright. korangnya pendapat dengan The Thing punya karakter tu? Yes, it's a W bro. It's Okay. a W. Okay. Ebon Moss tu dia punya acting bagus ya. Dia pelakon cerita apa? Aku layan satu je, aku tahu untuk menghukum seseorang aktor lakonan dia bagus ke tak, satu projek tak boleh. But the thing is satu projek tu yang menang award banyak. The Bear tu. Faham. Ebon Moss. And Okay. aku tak sure ramai tengok cerita The Bear ke tak, but character development Ebon Moss bawakan watak tu daripada first season ke second season bagus gila. From one person yang memang sangat jerk pergi kepada seorang yang rasa berguna dalam kehidupan. Aku macam damn, this actor boleh pergi jauh sia. Tahu-tahu dia jadi cast untuk Fantastic Four. Aku suka sia. Walaupun The Thing je lah, but still okay apa The Thing. Tapi The Thing pun dia kan macam kalau kau tengok Fantasy Four 2 dulu tu pun The Thing punya actor pun akan jadi band balik. Band So balik. kita still akan dapat tengok dia punya, I mean yalah kat sini pun mungkin kita akan nampak dia as a human form ke sebelum dia ni kan. Betul tak Ija? Ejah ni tak apa. Zimi O3O dia cakap the best season 2 episode 7 best episode. Ni yang episod aku cakap kat korang itu. Oh yang gaduh kat atas meja tu. Yang tu yang gila bangang lah. Tapi tak Weh. apalah, Ebon Moss tak ramai tahu kan. Okay, aku nak tanya korang apa korang nak tengok kat Fantastic Four yang movie ni? Macam aku nak cakap Herbie and kita dah rapat Herbie kat poster tu. Selain daripada tu aku nak tengok Fantastic Car. Okay, Create orang punya kapal terbang tu. Korang? kalau aku kan, ni mungkin macam klise lah. Aku tak nak tengok benda-benda yang valuable ni ataupun suit ke apa benda. First thing first untuk Fantastic Four yang bila-bila dia muncul je, aku nak tengok satu benda ni which is chemistry. Oh yeah. Chemistry empat orang ni as a family, you can do it or not. Sebab kalau diorang chemistry diorang tak ada, untuk sambung ke upcoming sequel ke apa semua payah, yang tu payah. Betul. So pelakon-pelakon ni at some point diorang kena belajar something. Jangan buat macam Madam Web Spider-Woman. Chemistry ni penting Mat. Tapi other than that, macam benda-benda macam kostum semua tu, aku nak tengok benda yang daripada komik, but this thing yang akan menggerakkan cerita tu lah. Betul. Tu for me lah. Ni Sifudin ke Arif apa. Biology, physics sekali aku nak. Aku rasa kalau diorang tak boleh stand up to the apa tu namanya, kita punya expectation as Marvel's first family. So don't bother. Yeah, first family kita takkan suka punya. Itu yang bestnya casting yang first Fantastic Four. For me diorang ada that chemistry. Betul. Somehow Setuju. aku Jessica percaya Alba. gila Chris Evans jadi adik. Siapa nama pelakon tu? Jessica Alba. Jessica Alba. Aku macam percaya diorang tu ada beradik somehow. Padahal Jessica Alba ni dia kira so-called macam black gitu kan. Dia Latin tu Latin kan? Latin. Lain gila tu Chris Evans Yahudi. But itu maksud Sifudin. Dia seolah-olah macam kita tahu dia pelakon yang berbeza, but chemistry diorang tu, damn, diorang ni memang rapat siul. Macam tu. Itu yang best. Arif, kau ada apa? Untuk aku rasa macam we need to see Avengers Tower as Baxter Building. Yes, tapi
Actually, jap. Sebab aku mula nak macam tu, tapi sebab dia gunakan nak set up 1963 tu, aku rasa macam Oh ya. okay, mungkin make Jap. sense lah apa yang Ija cakap. 1963 tu kira macam dia Fantastic Four yang dah establish lah kayaknya. Aku rasa macam tu lah dia orang Ah, ini aku nak tanya Ija sebenarnya. tapi Dia Ija tengah problem tu. Dia start kat quantum tu benda bila diorang tengah first launch ke bila dia dah jadi Fantastic Four. Aku rasa bila diorang nak buat tu mission, diorang stuck. And kat quantum realm tu diorang dapat power. And yalah, diorang akan fight kat semua kat quantum realm lah. Dan bila diorang patah balik tu, at the ending days diorang dah 2023 lah. Macam tu lah. So the starting maybe ada flashback macam diorang kat 60s. Diorang bekerja keras, diorang ada discussion. Macam diorang akan buat macam Captain Marvel gitu kot. A flashback of sebelum diorang dapat power tu. Bukan flashback tahun-tahun lah. It's just a few months before dia punya mission tu. Apa je? Dengar. Apa yang kau cakap tu Wan, itu one of the plot lah. Okay. Sebab diorang banyak menggunakan scientific punya nama tau. And most of it juga ramai actor tolak sebab benda ni, sebab plot dia terlalu heavy untuk Fantastic Four ni. Maksudnya diorang memang fokuskan bukan pasal Fantastic Four saja. Dia nak ceritakan mana kepandaian Reed Richards ni nanti. Actually benda tu yang best. Yeah, that's the one. Untuk komik Fantastic Four, kenapa aku tak banyak membaca komik Fantastic Four? Sebab elemen sains yang dia letak tu berat, Mat. Betul. Fisik, kemis. Pening. Lepas tu dia nak cakap pasal dimension, timeline dan semua kan. Pening siap. Mat, kita kena tengok yang Mr. Fantastic ni lagi pandai daripada Hulk, lagi pandai daripada Tony Stark. Sebab dekat dalam komik is the smartest man alive in 616. Betul. Kita apa? Carry 21 1963 macam tak masuk je. Tak masuk apa? Dia macam tak masuk. Tak ngam lah. Tak ngam. Faham. Tak nak lah. Tapi kalau korang tengok kan, untuk Fantastic Four ni nanti dia akan pakai dua suit lah. Satu suit yang dalam poster tu, memang exactly dia akan pakai. Dan ending dia akan pakai yang gelap sikit lah. Okay, faham. Mesti banyak lain-lain kan. Speaking of timeline 1963, dia best kat sini sebab timeline tu macam lebih dekat juga dengan Kang tau. Ya. Kalau dia nak kaitkan lah, nanti Richard dia still nak pakai Kang as a villain kepada Phase 4 kan. Speaking of 1963, orang rasa apa tu maksud Doctor Strange kat Doctor Strange Multiverse of Madness bila dia cakap dengan Reed Richards? Fantastic Four bukan ke korang chart kat dalam carta dalam 60-an? Tadi Fantastic Four is a band. It's a band. Oh, it's a band. Okay. So, aku ingat macam dorang, aku akan Doctor Strange tahu yang dorang ni wujud and dia dah pernah stuck. But kalau let's say dia tahu wujud and dah pernah stuck and satu dunia tahu yang Fantastic Four ni stuck, mesti dia akan macam, Reed Richard, kau kat universe aku, kau hilang tau. Doctor Strange akan cakap macam tu. So yalah, it's a band lah basically. Faham. Kita ada lagi 15 minit. Minggu ni bukan saja Fantastic Four atau apa tau. X-Men punya trailer pun keluar, Mat. Aduh, hai, banyak benda siut nak cover. Orang duk komen. Poster dah siap. X-Men tak sempat edit, Mat. Sorry. Gambar X-Men ni. X-Men keluar, Invisible keluar. Aku macam, what the heck is happening siap? Orang cakap Joker first look. Orang cakap 2024 is a rest year for superhero. Ambil kau. Bila XCOM pun keluar juga. Betul. So macam nak cover semua macam, barai siut ni. Aku rasa MCU take a break tahun ni sebab dia tahu Deadpool-nya movie ni berat. Macam dia tahu orang akan go crazy for this Deadpool kan. So dia tak nak macam, Deadpool kalau keluar, movie-movie MCU lain kalau keluar juga, movie lain Deadpool akan outshine the rest. So why not kita release Deadpool je? Sialah, kau bagi kau harapan sial. Aku tahu sebab member aku ni kerja dalam Marvel, kau tengok ni MCU Network. Banyak X-Men Animated 97, apa korang punya reaction towards that series? Damn, voice actor dia sama. Man, aku ingatkan dia punya animation macam What If tau. Tapi aku suka how they stick true to the 90s. Baik gila tu. Tapi improve lah, macam remastered sikit lah kan. Nampak remastered. Dia nerfkan Roach. Rogue. Ya. Lepas tu sebab kalau kau tengok balik, sorry. Okay, sama-sama.
Kalau aku tengok Kalau balik, kau tengok balik dekat kalau kau tengok balik dekat road tu, kalau yang lama tu dia belakang besar, ini dia dah flat dah. Kau minta kena cancel Bangang. cakap macam ni. Bangang lah siap. Tak, ni one of the best thing dalam trailer X-Men Animated 97 ni bagi aku lah. Combo di antara Wolverine dengan Gambit. Oh yes. Spicy siut tu macam, ush, dia ni nak lawan siapa siap yang kena guna combo fight ni kan? Betul tu. Lawan Sentinel lah. Oh, lawan Sentinel. Sinister. Oh, Mr. Sinister Sinister, juga. ya. Mat, aku boleh guarantee Deadpool akan appear kat D97 sebab kat dalam game Deadpool, Mr. Sinister is the main villain. Yes. Dekat animation 97 tu, Deadpool ada tak? Tak ada lagi Aku tak ingat lah. Aku gentle. Nanti kalau aku tengok balik semua kan, aku bagi tahu kalau ada. Sumpah aku tak ingat. Deadpool tak ada. Sebab tapi tak, okay. Well, kalau nak cakap pasal canon, let's say X-Men ni dalam universe Deadpool tak take place in the 90s. And that universe is the 90s. Deadpool technically wujud kat komik is the 90s lah. 90s Mungkin Deadpool yang macam tadi teori kita, Deadpool from the Fox Universe akan masuk X-Men ke, singgah ajab ke. Sebab itu hari kita ada bincang dengan Anip. Anip cakap satu episod, aku rasa hijau kau pun tahu lah. Satu episod X-Men ni dia dalam 8-bit rate punya ni kan. Game. Kan Hijau? Apa? Apa, ada satu episod X-Men ni dia dalam 8-bit rate punya game kan. So mungkin kalau dia pergi ke that universe, mungkin akan singgah ke tak? Maybe Deadpool cameo je kot. Okay lah. Kalau cameo pun okay. Ya. Aku tak nak lah kata X-Men 97 tu, aku nak anggap itu tahun dibuat. Tapi aku nak X-Men 97 tu sama timeline dengan sekarang. Boleh jadi sebab karakter pun sama je, bukan dia daripada zaman 80-an 70-an. Cuma karakter kartun tu je buat pasal tahun 97. Ya. Mesti ada sebab dia diperbaharui balik. Banyak je karakter Betul. kartun-kartun yang dulu tu kenapa dia X-Men. Mungkin betul. bukan timeline kot. One of the character yang aku tahu akan ada, yang aku excited untuk tengok karakter ni explore lagi, dan aku nak dia ada kat live action juga, Mother of Goblin, Madeline Pryor. Ada siot dekat X-Men Animated 97 ni macam damn. Sebab dah lama tak dapat X-Men. Betul. Finally buka dengan animated, I think itu satu pembukaan yang bagus lah. So And that honestly kita ada banyak X-Men animated series and Marvel Disney decided to choose this one to have a comeback. So aku macam baik gila tu. And kalau korang ingat kat trailer pun ada gambar newspaper tu kan. yes, ni aku baru nak cakap Daily sebab Bugle kan. Daily Bugle. One ada komen ni, Hellfire Club, Sebastian Shaw and Emma Let's Frost. go. Lepas tu dekat tak, kita nak cakap benda sama yang dekat Daily Bugle tu ada cakap pasal apa ni? Peter Parker, Hellfire Gala, lepas tu Peter Parker and Eddie Brock yang buat tu. Daily Bugle macam, what the heck is happening? Tapi dia tak cakap Eddie Brock, dia cakap Eddie Block. Oh ya, Eddie Brock kan. Betul. Aku typo dulu. Tapi mungkin sebab dalam the X-Men 97 punya universe sama universe dengan Spider-Man Animated Series. Kalau korang tengok Spider-Man Animated Series, X-Men dia buat cameo satu episod tu. Ada crossover. Ada dekat TikTok dia. Betul. Iron Man pun ada buat crossover masa tu kan. Technically dulu diorang cakap that's the first Avengers, that's the first Endgame lah. So mungkin that Spider-Man pun akan ada series juga, Disney Plus akan buat. Korang perasan tak dekat the start of the trailer ada TV tu kan, and then atas ada tips. Oh yes. One of the tips tulis X-Men Days of Future Past. Oh tapi kat komik memang ada Days of Future Past. But like, what if it's not the comics, you know? I Okay. Dia ada bagi hint bila dah keluar pasal apa, sebab Marvel Animation is a new label lah daripada Marvel. Marvel Studio. Dia nak comeback balik Spider-Man 94. Let's go. Baik, continue cerita dia Asya. Oh ya, Sylvain, balik pada Days of Future Past X-Men Animated Series pun ada 2 episod Days of Future Past. Ya. So aku tengok TikTok tu, dia cerita, dia cakap memang ada pun, dia ada adapt 2 episod Days of Future Past.
ada komik nama Days of Future Past, tapi Yes. ada juga movie nama Days of Future Past yang ada Sentinel dan sebagainya. So Yeah. Okay, kita ada question daripada ni viewers kita, Hafizul Afiq. Agak-agak Spider-Man ada link tak dengan X-Men 97 ni? Mungkin Wan ke apa boleh jawab? Tu tadi baru cakap tu. Aku Oh, harap ada lah. Sebab Hmm. macam kat dulu animated series pun ada, diorang ada crossover. So aku harap macam tadi Ijaz pun dah cakap, Marvel Animation ni ada macam hint untuk kembalikan Spider-Man 94 dulu tu, to continue the story. So kalau diorang buat itu, which is good sebab masa 90s diorang buat movie tu, komik dia sampai 90-an je. And diorang ambil Venom cerita sebab Venom muncul tahun 80-an. Daripada 90-an sampai hari ni, Spider-Man ada banyak karakter baru. Mungkin kita akan nampak karakter baru dalam animated series ni. You never know. Ni ada komen daripada Azim, borak tentang X-Men, tukar topik borak tentang Spider-Man, Fantastic Four, entah apa-apa. Okay. Tak tahu? Sama-sama. ya, aku nak sambung pasal tadi boleh? Pasal Stevie tu. So dekat first shot of the trailer ada gambar Cyclops dengan Jean Grey. Gambar yang meme yang Wolverine tengok asalnya tu kan, meme Wolverine tengok tu gambar tu. Sebelah kanan tu ada mainan yang exist in real life, mainan Colossus. Lepas tu atas tu ada 3 tape, dia tulis X-Men Days of Future Past, X-Men cartoon dengan X-Men Christmas special. Oh. Yeah. So this Di is gambar I think this is real life. Sebab ada mainan tu. So dia ada take Days of Future Past. Adakah itu Days of Future Past movie tu? Okay, tak apa. Kita sebab ni 90s kan. Aku gentle kalau speaking of X-Men ke apa semua, aku memang kena recall everything balik sebab aku dah tinggalkan dunia X-Men ni lama gila. Aku dah tak ingat macam Pyro kan. Ni Oni ni cakap, bro, Fantastic Four the first team superhero sebelum Avengers. Marvel First Family dia macam Tak ni. tahu apa-apa jangan bus. Tak ada Azim tadi. Aku rasa Wan reply pada tu kot. Pada ni. Tak. Di Oni ni cakap one. Bro. Rasanya one tu reply dekat Azim tu. Yang aku cakap tadi tu lah. Aku nak jawab tadi soalan Fizul tu tadi, tapi tadi si Fudi masuk. So aku nak jawab satu soalan yang kata Spider-Man nak link tu. Dia macam ni tau, Marvel Animation dia dah sama company dengan Marvel Studio tau. So dia agak berat sikit lah nak ceritakan property Spider-Man tu dekat dalam Marvel Animation ni. Dia akan buat tapi dia takkan link ataupun dia akan buat different universe sebab semua animation yang dah ada semua dicanonkan as multiverse. Ya, betul. Kalau animation ni, aku just minta satu je lah. Spectacular Spider-Man kembalikan lagi lah Sud. Spectacular Spider-Man. Dia cancel kan Spectacular Spider-Man kan? Cerita belum habis. Tengok Wan cakap, sorry aku reply. Dia reply tadi. Oh bangga, aku dah nak block dia ni tu. Action. Dah 100 views nak block orang. Azim, bagus viewers kita ni. Macam Azim masuk dia cakap apa borak merepek pasal Fantastic Four lah, pasal Spider-Man. And viewers kita support yang Fantastic Four ni is the first Marvel family, which is orang-orang crowd and even fan MCU tak tahu yang Fantastic Four dia punya fanbase lagi besar daripada Avengers. Even dalam komik Avengers tu hanyalah tim yang cikai, tim yang bongok je. Masa C level, C tier, betul? Yes, C tier. X-Men, Fantastic Four waktu tu. Memang conquer gila kat komik. Betul. So kita punya audience pun kira educated lah. Have juga lah kan. Have jugalah nak sekolah orang lain. Buatlah podcast, boleh bertanding. Apa sih? Tak, one of the thing ni X-Men Animated 97 ni aku suka. Tapi aku rasa kau tak suka ni kot. Cyclops cakap, to me, my X-Men. Macam hammer. Tak ada. To me, hammer. Aku cringe gila sebab the word to me tu Silver Surfer pakai. To me, my board. Lepas tu Cyclops aku macam, dia ni sudah-sudah lah. So Captain America tibai kau sekali je. Jangan cakap Captain America, Thanos create cube kat kepala dia, mati Mamat tu. Apa Fik? Tapi bukan Charles Professor X cakap juga tu. Ayat tu. Oh ya, dah. Dululah. Aku rasa Cyclops ni macam nak yalah Easter egg untuk Professor X kan. Dia nak jadi leader lah. Mana yang tanya tu, yang rambut panjang dalam trailer tu, itu Magneto.
Oh yeah, betul. Yeah, aku tak ingat sih. Editor ada kat komik pun dia pernah rambut panjang. Lawa tu, dia punya rambut panjang dengan helmet dia. Ay, aku cakap kau seksi sia. Apa speaking of Cyclops, kan dia cakap Cyclops mati kan dalam previous punya animation kan. What if diorang tukar balik cerita dia? Cyclops mati pula, Professor X mati kan. Aku tak ingat cerita X-Men animated series sebab aku tengok cerita tu masa aku masih kecil lagi. Yeah. Tapi what if diorang tukar and cakap Professor X mati sebab Wanda bunuh. Damn, House of M. Tapi No, pasal yang Multiverse of Madness. Sebab Oh, dapat okay. juga lah orang borak semua pasal benda ni. Tu ada orang cakap Ijaz kot. Kita ada seminit dia ni diam. Okay, jap. Jauh tu ada delay. Rip. Oi. Aku nak tambah sikit boleh Wan? Cakap Go bro. Cakap biar delay pun. Cakap je. Sama. Cakap 30 saat cakap. Wan. Cakap je. Go. Go bro. Okay. Kau cakap what if kan? Okay, what if? Okay, what if untuk season 3 akan melibatkan mutant? Oh. Okay. Okay, Ijaz, kita orang dengar kau cakap what if ada mutant. Yay! Okay, masa dah tamat. 3, 2, tahu. Saja je. Okay. Arif nak cakap. Arif cakap dulu. Okay, maybe ini menyelit tapi we need to talk about this too lah. Macam Joker lah, first look. Oh ya. Okay untuk respect Arif minat DC and respect DC. Yep. Sumpah aku tak sabar untuk Joker Foliados basically. Sumpah okay. aku tak sabar. Aku walaupun aku suka kutu-kutu DC, sebenarnya itu sebagai karakter aku kat Geek Frequency je, tapi sebenarnya aku tak sabar gila Joker. Bila aku nampak gambar tu aku hype gila mat dengan Joaquin Phoenix dengan that makeup. Finally we are getting a proper Joker in a Joker movie. Let's go. Dah bukan ni kan. Death. Yes. Walaupun dia orang cakap tu musical ke apa semua, tapi aku at some point dapat kau komen. Sama bit. Tak, at some point aku rasa macam Joaquin Phoenix and dia punya director tu ada jiwa untuk sampaikan dekat cerita Joker 2 ni. Tu bagi aku lah. Plus it's Lady Gaga, so it's fine. Lady Gaga can sing. Use her vocal. Plus aku still tak boleh brain kenapa orang cakap kenapa buat musical, benda tak patut. Wait, so you talk to me that the first movie should be serious tone and second movie should be serious tone also. This we need kelainan lah, because tak semestinya semua movie ataupun a sequel need to be serious tone. Aku tak tahulah movie apa yang ada sequel tu like macam calm down sikit punya tone ke apa, but we need this lah, because Joker bukannya personality dia bukannya always murung, always serious. Dia ada part tu bila dia ada menyanyi and so on. Even Batman pun ada menyanyi. Deadpool pun menyanyi. Dia pun ada isu menyanyi. And also Joker ni mental tau. Apa-apa boleh jadi kat dalam otak dia. Dia boleh nampak seorang menyanyi. Wan, aku baru siap nak bagi tahu. Aku dah simpan ni tadi sebab speaking of mental disorder, music, dance, benda tu main tau dalam kepala otak orang. Aku cakap dia betul aku cakap, siut Muhammad ni ambil point aku dalam dia terlipat dalam kepala otak aku kan. Aku tengah fikir benda yang sama. Aku fikir macam ini adalah sama ada Joker punya pandangan lagu-lagu tu ataupun it's Lady Gaga punya karakter. Exactly. And ada rumours dia jadi ni kan. Dia jadi Harley Quinn, macam Harley Quinn-esque. So dia suka kat Joker. So everything is lovely, everything is song-song lah. And also masa Joker pertama pun yang kat staircase tu, Joker dah joget-joget. And itu dah kira sneak peek of macam Joker punya otak ni sebenarnya ada masa ada musical, ada masa ada biasa, ada masa ada nak bunuh orang. Okay je musical. And aku boleh cakap Joker nanti panggil Harley Quinn. Harley pusing. Kenapa? Tak ada, aku nak tengok kau for the last time je. Tu Harley Quinn macam ni. Tak ada cerita born, A Star is Born apa. Lady Gaga kan. Rakit Zul cakap about DC semua minda link Lepas tu sila Go Ada ni jawab Wan, teaser DCU Superman Legacy bila kita baru dapat tahu yang table reading akan berlangsung. So kita lambat lagi lah dah dapat teaser. Lama je lah. Alright.
Lambat sorry ni. sorry to say tapi bateri aku serious tak nak mati lah. So Betul. boleh tak? Ya, Boleh je. Sorry lah. Boleh. Aku tambah lagi 10 minit sebenarnya, tapi okey je. Once again guys, thank you so much. Malam ni memang gila babi aku cakap kau. First time in history Geek Frequency cecah 100 viewers guys. Let's go. Gang, Harap thank you. konsisten lah. Ya, harap macam tu lah. Terima kasih Yes. kepada korang semua yang spend your time. Syazwan, Lukman, Wan, lepas tu siapa lagi? Bojo, Gojo, Betul. Kumai. Semua korang yang lepak kat sini. Thank you very much. Yes. Jadikan kita orang Geeks Frequency ni as your entertainment untuk Yes. setiap malam lah. Thank you. And Thank you, sesiapa gang. yang baru-baru masuk live ni, kita sebenarnya buat live podcast setiap minggu tau. So kalau korang nak tahu bila kita go live, korang follow kami di TikTok, Instagram dan ya itu je. And kalau korang nak dengar podcast ni balik, korang boleh dengar kat Spotify Geeks Frequency setiap hari Isnin dengan hari Rabu pukul 8 pagi. Ada juga dekat YouTube channel Finificent. Oh yes, Yeah. of course. And sebelum kita nak tutup ni, sesiapa yang nak join group Geeks Frequency, borak pasal Superman ke Invisible ke, of course. anything, pergi kat Arif Minat DC, link group ada kat sana. Sebab Yes. kita orang tak ada. Kita orang lupa nak letak. So pergi kat Arif DC Betul. and join ni lah. And yes, malam ni podcast dah habis. Tapi korang nak sambung sembang pasal ni benda, pergi Telegram, kita boleh layan. Confirm. Sana, okay. So, Macam ni seorang je. Neko Taku tanya ni, podcast tentang apa bang? Hah? Neko Taku Marvel. tanya, podcast tentang apa? Okay, podcast ni the reason kenapa nama kita Geek Frequency sebab kita cover Marvel, DC, anime, K-drama, apa-apa whatever yang geek stuff, kita Anime akan pun cover. ada. Yeah, anime Anime. also. Bulan 6 kita cover bobo insyaAllah. Let's Yes. go. Boleh. Let's go. Hafizul tanya, mana macam Miss orang je, mana Miaru? Bukan. Amber Heard tak ada. Okay, tak ada. let's do. Kami Geek Frequency where heroes, villains and stories collide. Let's let's geek out. Okay, kau. Yeah.